Kerapu kertang atau lebih dikenali sebagai giant grouper dikatakan antara spesies ikan terbesar mendiami kawasan terumbu karang. Mampu mencapai berat sehingga 600 kg dan jangka hayat sehingga 60 tahun. Kerapu kertang antara spesies ikan yang menjadi idaman kaki pancing laut dalam. Harga yang tinggi menyebabkan pelbagai usaha dilakukan untuk membiakkan spesies ini. Antaranya ialah menggunakan teknologi hybrid. Ikan kerapu mula dibiakkan sejak tahun 1973 di kawasan laut terlindung. Terdapat pelbagai spesies kerapu di perairan negara kita yang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Kerapu tikus, kerapu harimau, kerapu bara, kerapu hijau, dan kerapu boron antara beberapa spesies yang mempunyai harga yang tinggi selain kerapu kertang yang menjadi spesies buruan. Ikan kerapu dari perairan Malaysia telah lama diekspor ke negara-negara Asia Tenggara, Hong Kong, China dan Taiwan. Kebimbangan spesies kerapu akan menghadapi kepupusan seperti spesies ikan lain akibat permintaan yang tinggi menyebabkan usaha untuk membiakkan spesies ini mula dilakukan. Pusat Teknologi Pembenihan Aquaculture Marine atau FRI yang terletak di Tanjung Demong, Besut, antara agensi yang giat membiakkan benih ikan kerapu. Kedudukannya yang berdekatan dengan pusat perikanan di Terengganu membolehkan pelbagai penyelidikan atau R&D dilakukan dari masa ke masa demi meningkatkan mutu perikanan negara. FRI Tanjung Demong ditubuhkan dengan nama Pusat Pengeluaran Benih Ikan Udang Laut atau PPBIUL pada tahun 1983. Fungsi pusat ini adalah untuk melakukan penyelidikan teknologi pembenihan aquaculture marine, menyediakan khidmat teknikal dalam pembangunan industri serta mengesahkan teknologi terbaru dalam bidang aquaculture marine. Kewujudan FRI secara tidak langsung sangat membantu dalam peningkatan pendapatan industri perikanan negara AMNIA dan nelayan khususnya melalui pelbagai teknologi baru yang diperkenalkan. Selain spesies kerapu, FRI Tanjung Demong turut membiakkan benih beberapa spesies lain seperti ikan siakap. FRI Tanjung Demong memulakan inisiatif pembenihan ikan kerapu pada tahun 1988 dan berjaya mengeluarkan benih kerapu hijau 2 tahun kemudian. Benih kerapu kertang cuba dibiakkan pada tahun 2004, namun menemui jalan yang sukar kerana tahap kematangan induk betina tidak mencapai tahap optimum bagi tujuan aruhan pengeluaran telur. Namun kejayaan penyelidik Universiti Malaysia Sabah, UMS, menghasilkan benih kerapu hybrid membuatkan FRI Tanjung Demong cuba menghasilkan baka hybrid melalui induk jantan kerapu kertang dan induk betina kerapu harimau. Kerapu harimau dipilih kerana merupakan spesies bersaiz sederhana dan senang dibiakkan namun agak lambat membesar. Manakala kerapu kertang pula merupakan spesies yang paling cepat membesar namun sukar untuk dibiakkan. Kedua-dua spesies ini mempunyai permintaan tinggi di pasaran sedangkan pengeluarannya dari sumber semula jadi semakin berkurangan. Pembenihan aquaculture penting untuk mengurangkan jurang permintaan dan bekalan. Sebenarnya FRI Tanjung Demong setelah 2 dekad beroperasi ini telah mencapai kejayaan dalam 8 spesies pembangunan teknologi pembenihan ikan marine. Antaranya ialah ikan siakap, ikan jenaha, ikan kerapu harimau dan yang terkini adalah ikan kerapu hybrid.
Dan selain daripada teknologi pembenihan, kita juga menjalankan R&D, itu penyelidikan dalam bidang dalam sistem-sistem ternakan hatchery. Dan antara kejayaan kita adalah membangunkan satu sistem asuhan benih ikan dalam sistem yang kita panggil sistem SEN, iaitu Chip Efficient Nursery System. Kerjasama antara FRI Tanjung Demong dan Seraya Aquatic Sendirian Berhad berjaya membangunkan teknologi pembenihan kerapu hybrid secara besar-besaran. Kerapu hybrid biasanya diternak dalam sangkar atau kolam ternakan dalam tempoh 8 ke 10 bulan sebelum dipasarkan pada saiz 800 hingga 1,2 kilogram. Kacukan kedua-dua spesies iaitu kerapu kertang dan kerapu harimau menghasilkan kerapu hybrid yang mewarisi ciri-ciri baik kedua-dua spesies, iaitu senang dibiakkan, hanya memerlukan tempoh singkat untuk membesar, tahan penyakit, tahan lasak, di samping mempunyai harga yang tinggi di pasaran, iaitu boleh mencapai RM80 sekilogram. Pendaratan ikan marin mencatatkan penurunan bermula 35% pada tahun 2005 kepada 30% pada tahun 2010. Kemerosotan ini membawa kepada pengurangan bekalan ikan, sedangkan permintaan kepada sumber protein mudah ini sentiasa meningkat saban tahun. Nelayan mula mengalami kesukaran untuk mendapatkan hasil laut akibat penangkapan yang berleluasa. Asia merupakan antara benua terbesar yang membekalkan hasil laut kepada dunia, namun tren ini dilihat telah berubah. Negara China yang menjadi pengekspor terbesar juga terpaksa mengimport hasil laut untuk memenuhi permintaan rakyatnya. Namun industri aquakultur menjadi penyelamat ketika tangkapan hasil marin laut lepas berkurangan. Penternakan hasil laut secara aquakultur mula menggantikan bekalan ikan yang terhad sebelum ini. Projek industri perikanan komuniti oleh pengusaha kerapu hybrid di kampung Ai Tawar, Besut muncul antara projek pengeluaran benih kerapu dan siakap terbaik di Malaysia. Usaha ini antara bukti jasa khidmat masyarakat yang diberikan oleh Jabatan Perikanan AMNY dan FRI Tanjung Demong khasnya kepada perusahaan kecil dan sederhana serta nelayan sekitarnya. Melalui projek ini, lebih 300 penduduk tempatan memperolehi pendapatan sekitar RM2,000 hingga RM3,000 sebulan melalui penjualan benih kerapu hybrid dan siakap. Projek yang dimulakan dengan peruntukan sebanyak RM3 juta melalui unit perancang ekonomi bertujuan untuk membangunkan industri aquakultur dalam pelbagai aktiviti seperti asuhan, ternakan dan industri berasaskan perikanan. Penglibatan penduduk kampung berjaya menjadi penyelamat kepada industri perikanan negara apabila lebih 1 juta benih ikan berjaya dihasilkan untuk menampung permintaan pasaran dalam dan luar negara. Projek yang dipantau rapat oleh FRI Tanjung Demong mendapat tunjuk ajar dari pegawai penyelidik kanan Encik Sufian Mustafa. Induk kerapu harimau betina yang telah sedia untuk mengeluarkan telur akan dilurut pada bahagian abdomen secara perlahan-lahan. Telur kemudian akan dimasukkan ke dalam bekas yang kering. Proses pembiakan yang dilakukan oleh Encik Sufian dibuat secara in vitro, iaitu mani dan telur disenyawakan di luar badan dengan bantuan suntikan hormon. Mani kerapu kertang akan dicampurkan dengan telur kerapu harimau dan dikacau beberapa minit. Telur yang telah tersenyawa akan dimasukkan ke dalam tangki berisi air laut untuk proses pengembangan telur.
Selain daripada inovasi terhadap pembenihan pengeluaran benih dan juga sistem, kita juga menjalankan kajian penggunaan bahan alternatif untuk rawatan penyakit ikan. Di mana kita ingin menggantikan rawatan penyakit ikan menggunakan antibiotik atau bahan-bahan kimia yang memudaratkan manusia dan sekarang kepada bahan alternatif berbentuk herbal. FRI Tanjung Demong kini melakukan R&D herba sirih yang dicampurkan dalam pelet makanan ikan untuk mengurangkan risiko terkena penyakit. Antaranya seperti virus VNN atau viral nervous necrosis dan bakteria yang menyerang sirip. Ia selari dengan dunia perubatan moden yang mula cenderung menggunakan bahan-bahan semula jadi untuk merawat penyakit berbanding ubatan sintetik. Kita sekarang dah dalam proses untuk patent Sirih Max, berasal daripada sirih lah. Dan sekarang ni sebenarnya ia diguna pakai oleh peternak-peternak di sekitar pesisiran Besut ni untuk meningkatkan survival ikan tu sendirilah. Sekarang survival dah daripada, kalau kata dulu 50%, dia dapat meningkatkan hingga ke 70% dan 80% lah ke depan tanpa menggunakan antibiotik. Kumpulan penyelidik FRI Tanjung Demong melakukan pemantauan berkala bagi memastikan baka ikan yang dibiarkan tidak dijangkiti penyakit. Dasar pengeluaran akuakultur negara mensasarkan pengeluaran sebanyak 13,6 bilion ekor dengan kadar pengeluaran tahunan sebanyak 11,2% menjelang tahun 2020. Bagi menyokong dasar ini, salah satu faktor penting yang perlu diambil kira ialah pengurusan induk ikan yang bebas penyakit, meliputi aspek pemakanan dan nutrisi ikan. Usaha penyelidik FRI Tanjung Demong menggunakan bahan herba untuk mengelakkan penyakit akan membantu mengurangkan risiko kerugian yang terpaksa ditanggung oleh pengusaha PKS sekiranya benih ikan rosak dan ikan dijangkiti penyakit. Jika tidak, baka ikan yang ada berpotensi untuk dijangkiti patogen bakteria dan virus seperti white spot syndrome dan early mortality syndrome. Pengambilan bahan herba sebagai ganti antibiotik kepada ikan akan membantu mengatasi masalah utama pengusaha, iaitu kebergantungan kepada makanan ikan yang diimport yang mempunyai bahan kimia tinggi seperti formalin atau pengawet makanan yang boleh menyebabkan kerosakan hati, ginjal dan limpa jika diambil dalam jangka masa panjang. Negara pengimport seperti Kesatuan Eropah mempunyai syarat ekspor komoditi ikan yang ketat, termasuk ladang perlu mempunyai sijil amalan akuakultur baik dan pelan biosecurity ladang. Kita tahu bahan-bahan kita sekarang kalau kita pasarkan ke antarabangsa menggunakan bahan-bahan antibiotik dan kalau peternak tidak mengikut dia punya withdrawal period, pasaran itu akan dipulangkan balik. So kebanyakan pasaran udang Malaysia sekarang, kebanyakan dah banyak kali dia dah hantar balik disebabkan oleh residu antibiotik yang ada dalam udang tu lah. Dan kalau kita import benih daripada makanan daripada negara jiran, kita melihat kandungan formalin di dalam ikan yang kita makan, ikan itu adalah sangat tinggi lah. So that is why we want to replace bahan kimia dan antibiotik dengan herbal medicine lah. Kejayaan pembiakan benih kerapu hybrid menyebabkan FRI Tanjung Demong giat membiakkan benih ikan lain seperti siakap. Walaupun harganya agak rendah berbanding ikan kerapu, namun siakap turut mendapat permintaan yang tinggi. Kru Simfoni Alam berpeluang melihat proses pengambilan benih daripada kerapu induk, iaitu kerapu kertang. Semasa proses ini dijalankan, ikan haruslah berada dalam keadaan stabil tanpa sebarang tekanan. Picagari khas kemudian digunakan untuk menyedot dan telur disimpan pada suhu 10 darjah Celsius di dalam botol khas sebelum disenyawakan dengan induk betina. Hanya 80% daripada 2 juta telur tersenyawa.
dan akan menetas. Yang kita pilih ialah dari spesies giant grouper dikacukkan dengan tiger grouper sebab dia mempunyai kadar pembesaran yang cepat berbanding dengan kerapu-kerapu lain lah yang ada yang memakan masa 2 tahun untuk mencapai saiz pasaran. Tapi kacukan kerapu kertang dengan kerapu harimau ni dia boleh mencapai saiz pasaran hanya dalam 8 bulan hingga 12 bulan saja. Hari ini pelajar-pelajar dari Universiti Malaysia Kelantan dan Politeknik Jeli yang menjalani latihan praktikal di FRI Tanjung Demong berpeluang merasai sendiri pengalaman melakukan persenyawaan benih kerapu hybrid. Induk betina diurut lembut perutnya bagi mengeluarkan telur ke dalam bekas bersih. Telur ini kemudian digaul dengan bulu ayam dan dibasuh menggunakan air laut sebelum dipindahkan ke tangki pengeraman. Pengalaman secara praktikal banyak membantu proses pembelajaran mahasiswa ini. Mereka kelak akan membawa pulang ilmu yang dipelajari sebagai bekal untuk menempuh alam pekerjaan. Setelah teknologi ni kita bangunkan, kita transfer teknologi ni kepada peternak-peternak yang berminat lah. Yang kita develop ialah di kawasan-kawasan sekitar dahulu, kan, supaya mudah kita nak untuk tuju ajar. Khidmat nasihat yang kita bagi ialah dari segi pemantauan mutu air, pemantauan dari segi penyakit dan juga dari segi bagaimana untuk menghasilkan hybrid itu sendiri, kan, daripada induk sampai 4 inci lah. Usaha berterusan oleh penyelidik seperti Encik Sufian akan membantu kelangsungan spesies kerapu hybrid. Malah pelbagai jenis kerapu hybrid lain akan muncul pada masa akan datang seiring dengan kemajuan teknologi dan permintaan yang semakin meningkat oleh manusia. Kepercayaan bahawa ikan kerapu mampu meningkatkan kesuburan lelaki menyebabkan ikan ini menjadi simbol kemakmuran bagi setengah golongan masyarakat. Seekor kerapu kertang seberat 148 kg pernah dijual pada harga RM8.000 dan mampu dihidangkan pada 400 orang pelanggan. Mengikut kajian, kulit ikan kerapu yang elastik merupakan sumber kolagen semula jadi. Manfaat ini menyebabkan semakin ramai pengusaha yang berminat untuk memelihara ikan kerapu hybrid dalam sangka kerana penambahbaikan pada ciri-ciri yang mudah untuk dipelihara berbanding kerapu biasa. Ikan kerapu hybrid yang dihasilkan dari gabungan 2 sistem ternakan ini tidak mengalami masalah bau lumpur seperti yang sering dialami oleh ikan yang dihasilkan dari ternakan dalam kolam. Kaedah ternakan ini juga akan memberi beberapa kelebihan seperti kadar tumbuhbesaran yang lebih cepat serta peratus hidup yang lebih tinggi. Pertambahan jumlah penghasilan kerapu hybrid akan membantu menggalakkan penduduk menikmati hasil laut dalam negara berbanding ikan import. Ia sekaligus membantu menjana pendapatan penduduk sekitar dalam usaha menyediakan negara sebagai negara pengeluar makanan sendiri tanpa bergantung kepada hasil makanan import.